Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara France menentang Australia, yang mana France menang 4-1, 2 gol daripada Giroud, 1 daripada Mbappe dan 1 daripada Rabiot. Dengan 2 gol tersebut, Giroud telah mendapat all-time goal scorer lah, joint dengan 51 gol bersamaan dengan Thierry Henry. Baiklah, pada perlawanan semalam, kalau kita lihat dalam 15 minit pertama tu, memang France mula untuk menyerang Australia dengan sangat baik. Tetapi tiba-tiba out of nowhere, tiba-tiba Australia score dulu dengan gol yang agak menarik hasil build-up long ball mereka, dan benda tersebut telah menyebabkan Lucas Hernandez mengalami kecederaan. Tetapi selepas itu barulah kita nampak France mula untuk settle down, mula untuk tenang balik dan mereka bermain seperti biasa. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan kali ini. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan France. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan France ni, ataupun Perancis lah dalam erti kata Melayu. So, dalam yang pertama yang saya suka daripada segi corak permainan France adalah di kawasan tengah. Seperti mana yang kita tahu, mereka menggunakan gandingan Tchouaméni, Rabiot dan juga Griezmann. Apakah keistimewaan bahagian tengah pasukan France ni? Yang pertama adalah tentang Tchouaméni, yang mana kalau kita lihat pada perlawanan ni, Tchouaméni diberikan tugas untuk lebih kepada defensif lah. So, dia akan cover up bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah untuk tugas bertahan dan juga untuk mengekang asakan ataupun pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Australia. Akibat daripada tugas yang dijalankan oleh Tchouaméni dengan sangat baik sebagai defensive midfielder untuk cover up bahagian tengah pasukan France, telah membolehkan Rabiot dan juga Griezmann, yang mana kita boleh tengok Rabiot boleh naik lebih ke atas untuk membantu Griezmann dan juga bahagian attacking force pasukan France sewaktu mereka menyerang. Dan dalam pada masa yang sama, Griezmann, kalau kita lihat, beliau bermain sebagai attacking midfield ataupun pemain nombor 10. Tetapi dalam permainan ataupun corak permainan yang ditunjukkan oleh Griezmann, lebih ditunjukkan kepada pemain yang free roll. Tetapi beliau masih lagi pemain nombor 10 lah. Sebab apa saya kata beliau boleh bergerak sebagai free roll ataupun bergerak dengan lebih bebas? Sebab kita boleh tengok pada perlawanan semalam, Griezmann memang memfokuskan untuk membantu bahagian serangan sebagai pemain link up play ataupun pemain yang connect antara satu bahagian ke satu bahagian. Sekiranya bola berada di bahagian kanan, maka Griezmann akan move forward untuk berada di bahagian kanan. Sekiranya bola berada di bahagian kiri, dia akan cuba untuk bantu Rabiot di bahagian kiri. Sekiranya bola ada progress di bahagian tengah, dia akan bantu untuk open dan menjadi link up play di situ. So, memang Griezmann semalam dia memang agak bebas dan dia bertindak dengan sangat cemerlang untuk bermain sebagai pemain yang connect antara satu bahagian ke satu bahagian. Senang cerita, dialah yang sambung antara bahagian kanan ke tengah, bahagian tengah ke kiri dan juga ke kanan. Itu sebab kita boleh tengok Griezmann dia banyak terlibat dengan gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan France yang berpaksikan di bahagian winger ataupun bahagian middle area. Tetapi beliau tidak banyak involve untuk berada di dalam kotak penalti. Sebaliknya, beliau lebih involve untuk gerakan-gerakan yang bermain di kawasan luar di box pasukan lawan. Itu yang saya suka lah. Yang pertama, gandingan bahagian tengah pasukan France yang membentuk dominasi yang sangat cemerlang in term of defending dan juga in term of attacking. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang corak dan juga bentuk permainan yang ditunjukkan oleh Perancis ni adalah daripada segi mereka menyerang di bahagian kanan. Kalau kita lihat di bahagian kanan, penggunaan Ousmane Dembélé untuk perlawanan ni memang sangat-sangat efektif. Boleh saya katakan kelebihan yang ada pada Ousmane Dembélé adalah daripada segi dia punya kelebihan individu, ball control yang sangat lawa, dia sangatlah skillful player dan dia punya body language memang sangat-sangat bahaya. Dia ada pace dan dia berani untuk menghadap pemain pertahanan lawan dalam situasi one on one. So, dia memang memberi ancaman yang berbahaya lah ke arah gawang pasukan Australia, yang mana kita boleh tengok bila dia dapat bola sahaja, dia gelecek. Lepas tu dia akan cuba cross ataupun melakukan cutback bagi mencari Giroud yang bertindak sebagai target man pasukan France. Jadi memang Ousmane Dembélé bermain dengan sangat baik. Kalau kita lihat selepas beliau keluar digantikan dengan Coman, boleh dikatakan Dembélé bertindak lebih cemerlang berbanding dengan Coman pada perlawanan semalam.
Tetapi bukan itu sahaja yang saya suka di bahagian kanan. Tetapi jika kita lihat di bahagian kanan, antara benda yang paling menarik adalah pada perlawanan ni tentang Pavard. Yang mana kalau kita lihat, memang France hanya meletakkan Dembele sahaja di bahagian kanan untuk bertindak sebagai wide area punya player yang bertindak sebagai winger. Tetapi Pavard pada perlawanan ni, beliau tidaklah naik terlalu tinggi untuk memberi supporting play kepada Dembele. Sebaliknya Pavard akan lebih masuk ke bahagian tengah untuk membentuk back 3 bersama dengan Upamecano dan juga Konate di bahagian tengah untuk backup kepada Tchouaméni daripada segi ball progression. So apabila Pavard dia tak naik sangat untuk memberi support kepada Dembele dan Dembele lebih berkesorangan untuk buat kerja dalam individual punya ability yang sangat-sangat bagus, maka dia akan sering dibantu oleh pemain yang bebas tadi. Yang pertama poin saya cakap tadi adalah Griezmann. So Griezmann lah yang akan banyak backup Dembele untuk buka game dan juga untuk membentuk combination play di bahagian kanan. Tetapi benda ni berbeza di bahagian kiri. Kalau kita nampak dalam perlawanan ni, bahagian kanan memang fokus kepada Dembele sahaja, tetapi di bahagian kiri kita nampak penggunaan yang berbeza pula daripada segi left back mereka, iaitu Theo Hernandez selepas menggantikan abang beliau Lucas Hernandez yang cedera. Yang mana kemasukan Theo Hernandez pada perlawanan ni sebenarnya adalah impak yang sangat positif. Kalau kita lihat pada perlawanan ni, di bahagian kiri pasukan France mereka bermain dengan sedikit berbeza, dan juga peranan yang ditunjukkan di bahagian kiri, kan ingat Mbappe dan juga Hernandez ataupun Theo ni adalah dua corak yang berbeza. Bahagian kanan lebih fokus kepada Dembele untuk buat kerja di bahagian wide area tanpa ada support yang banyak pada Pavard. Tetapi di bahagian kiri kita boleh tengok ada dua style corak permainan yang diterapkan oleh Deschamps pada perlawanan ni. Yang pertama adalah daripada segi Theo Hernandez akan bertindak lebih ofensif dengan melakukan overlap untuk cover up bahagian flank dan juga bahagian winger. Kalau kita lihat pada perlawanan ni, memang Hernandez dia daripada segi overlap dan cover up ambil alih tempat Mbappe memang sangat-sangat bagus lah. Dan kalau kita lihat pada perlawanan ni juga, apabila Theo Hernandez dah cover up sampai dekat middle line di bahagian tengah pasukan France dan dia naik untuk buat overlap untuk masuk ke kawasan pasukan musuh ataupun Australia, maka apa yang dilakukan oleh Mbappe adalah Mbappe dia akan masuk ke bahagian tengah untuk membentuk dua striker bersama dengan Giroud. Jadi apabila ada dua striker di dalam D-box, maka Mbappe akan cuba untuk melakukan cutback ataupun hantaran ke dalam kotak penalti untuk mencari player France yang berada di dalam D-box tersebut lah. Jadi sekiranya France menyerang di bahagian kiri dengan penggunaan Theo Hernandez yang naik dengan sangat ofensif dan bertindak lebih tinggi ke hadapan, maka France akan lebih banyak player untuk overload di bahagian tengah. So di kiri tu kalau Hernandez cover, memang Mbappe akan masuk tengah, Rabiot akan masuk tengah, Griezmann akan masuk kotak penalti dan berada bersama dengan Giroud untuk mereka overload dan menerima hantaran yang bakal dilakukan oleh Theo Hernandez, sama ada cutback, crossing dan sebagainya. Dan benda tu memang membuahkan hasil lah, dan kita boleh tengok bagaimana Hernandez berjaya melakukan satu assist kepada Rabiot. Itu adalah corak permainan yang pertama yang ditunjukkan oleh France di bahagian kiri dengan penggunaan Hernandez yang bertindak ofensif. Tetapi tidak sepanjang masa Hernandez akan naik. Cumanya overall game memang Hernandez lah yang akan naik. Cumanya ada dalam beberapa situasi yang mana kita boleh tengok pada perlawanan ni, sekiranya pasukan France menyerang, ada juga Mbappe yang memainkan peranan untuk bertindak di bahagian winger kiri. So apabila Mbappe bertindak di bahagian winger kiri, dia juga berperanan yang sama seperti Dembele sebentar tadi, iaitu beliau akan cuba untuk melakukan penetration dengan kelebihan individu yang ada pada beliau. Beliau akan gelecek-gelecek dan beliau akan crossing ataupun melakukan cutback. Tetapi dalam situasi sewaktu Mbappe menjadi winger ni, maka Theo Hernandez dia dah tak naik dengan terlalu ofensif dah lah. Dia akan sampai dekat middle line sahaja, di bahagian tengah sahaja, untuk memastikan yang pasukan France tak terlalu terekspos apabila di counter oleh pasukan Australia. Jadi siapa yang backup Mbappe ketika beliau menjadi winger adalah Rabiot yang akan move forward untuk berada bersama dengan Mbappe untuk membentuk combination play di situ. Tetapi bukannya sepanjang masa, dan hasilnya kita boleh tengok apabila ada variation kepelbagaian dalam corak mereka menyerang di bahagian kiri, mereka mampu untuk menggunakan bahagian kiri tersebut dengan sangat bagus lah. Dan hasilnya Mbappe berjaya untuk menjaringkan satu gol apabila beliau masuk ke tengah melalui tandukan hasil hantaran daripada Dembele, dan beliau juga berjaya assist satu kepada Giroud untuk menjaringkan gol. Jadi itulah corak permainan yang kita boleh tengok di bahagian kanan, bahagian kiri dan juga bahagian tengah yang
ditampilkan oleh pasukan France. Ada orang kata apa, boleh dikatakan amat-amat balance dan amat-amat stabil dalam pergerakan yang mereka lakukan in term of untuk cover up mereka punya bahagian defending dan untuk memastikan yang attacking force mereka boleh bertindak dengan sangat cemerlang. Dan poin yang seterusnya, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Perancis adalah mengenai penggunaan Giroud sebagai klasik target man, yang mana pada perlawanan ni boleh kita katakan Olivier Giroud boleh dikatakan dia tak banyak touches, dia tak banyak untuk orang kata apa, sentuh bola, tetapi beliau lebih diguna pakai dalam klasik target man. Kalau kita tengok memang corak permainan France ni, mereka ada player yang laju bahagian kanan yang kiri, bahagian tengah hidup, so mereka hanya perlu supply bola kepada Giroud untuk skor. Dan kelebihan Giroud ni, dia punya finishing padu. Apabila dia dapat bola, dia sentuh, dia boleh skor gol. Dan apabila dia berada dalam positioning yang tepat, pemain lawan memang tak boleh nak buat apa lah. Dan itulah kelebihan Giroud pada perlawanan ni, apabila beliau berjaya untuk menjalankan tugas sebagai target man dengan sangat bagus untuk menjaringkan 2 gol. Tetapi apa yang boleh saya katakan, France mungkin boleh improve daripada segi final quality mereka punya passing, sebab banyak hantaran-hantaran ataupun cutback yang dilakukan oleh mereka gagal untuk menjumpai pemain-pemain yang berada di dalam kotak penalti. Dan dalam pada masa yang sama, mereka juga boleh perbaiki daripada segi execution ataupun finishing, yang mana ada juga hantaran-hantaran yang berjaya, tetapi banyak percubaan ataupun tap in yang mereka lakukan melambung tinggi dan tak masuk ke dalam gol. Sepatutnya mereka boleh skor lebih pada 4. Dan yang terakhir yang saya nak puji adalah tentang defense department, yang mana kalau kita tengok kepada defense department ataupun 2 centre back pasukan France, mereka menggunakan Upamecano dan juga Konate, dan boleh saya katakan 2 centre back muda ni bertindak dengan sangat cemerlang. Mereka bermain dengan high line ketika build up dan mereka bertahan dengan baik. Cumanya dalam gol yang satu mereka lepaskan tu, memang boleh dikatakan mereka sedikit terkejut dan tersentak lah, tak settle down. Tetapi selepas tu overall game mereka bermain dengan sangat baik, ball carrier sampai ke bahagian tengah dengan bagus, mereka boleh supply bola ke bahagian hadapan dengan sangat baik. So mereka punya long ball pun bagus, mereka punya vision pun bagus. So saya rasa Konate dan juga Upamecano adalah duo yang bagus untuk centre back pasukan France buat masa sekarang. Jadi itu yang boleh saya ulas untuk pasukan France. Manakala untuk pasukan Australia, boleh saya katakan in term of attacking, ada beberapa gerakan yang mereka bermain dalam long ball, tetapi gerakan tersebut tak semua berjaya kan. Jadi, hanya ada satu gerakan yang berjaya, yang tu memang nice lah, gol yang dijaringkan, gol pertama. Tetapi sebaliknya pada perlawanan ni, mereka lebih tewas kepada tahap intensity, yang mana mereka tak boleh nak kawal pergerakan brilliance ataupun bijak daripada pemain-pemain France yang mempunyai individual brilliance yang sangat bagus lah. So mereka tewas dekat situ, mereka terlalu tak kalah dalam area duel, dan mereka juga kalah daripada segi man to man marking, menyebabkan mereka tak boleh nak absorb dengan benda tu, dan mereka terpaksa terima hakikat yang level mereka memang tak boleh nak kalahkan France seperti mana yang mereka bagi saingan dalam 4 tahun yang lepas. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.